A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan, syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul sabar, bulan kesabaran, dan semuanya ini ada pada bulan Ramadan. Dan kalau kita lihat sedang penonton, Ramadan ini satu bulan yang istimewa, ya. Ramadan kalau kita lihat, kalau hari disebut ada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitulah hari Jumaat. Kalau bulan-bulan selama 12 bulan ni pula kita ada penghulu segala bulan, itu ialah bulan Ramadan. Jadi begitu mulianya Ramadan. Bukan nak kata bulan lain tak mulia, tetapi hebatnya Ramadan ini dia menjadi penghulu pada bulan-bulan yang lain. Baik, untuk kali ini kita nak melihat Ramadan diraih, Al-Quran disanjung. Kita nak lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 185, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Sehingga habis ayat tu. Baik, ayat ni apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita? Iaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan Al-Quran. Hudal linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran ini memisahkan antara perkara yang baik hidayah ataupun perkara yang tidak baik. Jadi sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat Al-Quran ni bukan sekadar dibaca. Kalau kita lihat baginda Nabi SAW, apabila sampai Ramadan, Nabi akan berlipat kali ganda membaca Al-Quran, bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Begitu juga kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i, imam dalam mazhab kita di Malaysia ini, iaitu mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i, para ulama mengatakan bila sampai Ramadan, Imam Syafi'i akan membaca Al-Quran sebanyak berapa banyak? Sedang penonton sekalian, oh banyak agak-agak. Kita rasa kalau satu kali khatam Quran tu kira hebat dah, ya. Kalau kata dua kali, masya-Allah hebat, ya. Kalau kata kamu dapat berapa kali khatam, dia kata 10 kali, oh luar biasa sungguh, 10 kali khatam. Kalau dia kata 20 kali, Masya Allah, itu lagi luar biasa. Dia ni wali Allah ke? Tuan-tuan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala boleh membaca Al-Quran di bulan Ramadan, boleh khatam sebanyak 60 kali. Masya Allah, 60 kali. Kita kata, betul ke ni? Jadi kita tak payahlah nak bandingkan kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni masanya berkat, kita ni masa kurang berkat. Imam Syafi'i masanya 24 jam, tapi 24 jam tu subhanallah, Allah kurniakan dia kelebihan, masa tu panjang bagi dia. Bayangkan kalau 60 kali khatam Quran, ya, maknanya satu hari lebih kurang 2 kali khatam. Oh, boleh ke buat macam tu? Itu kita tak payah fikirkan. Yang kita fikir, apa kemampuan kita, apa yang kita nak buat pada bulan Ramadan yang cukup mulia ini. Salah satu mukjizat Al-Quran iaitulah i'jaz musiqi. I'jaz musiqi maksud dia apa? Mukjizat muzik. Kita dengar pun pelik. Macam mana Al-Quran ni boleh jadi muzik? Sebenarnya yang dimaksudkan dengan muzik itu bukan dengan main gitar, main piano dan sebagainya. Al-Quran kita tak boleh nak beriringan dengan muzik. Sebab tu kalau kita tengok majlis tilawah Al-Quran, mana ada main muzik mengaji Quran, tak ada. Selepas berhenti sekejap ada persembahan, itu lain cerita. Tapi nak ceritanya Al-Quran ni apa yang dimaksudkan oleh Syed Qutb ni mukjizat muzik? Mukjizat muzik ini maksudnya ialah
Al-Quran ini kesenian yang ada padanya, kehebatan, keagungan yang ada pada Al-Quran itu sendiri ialah kesenian apa? Seni pada tajwid dia, seni pada sebutan hurufnya, seni pada qiraatnya. Masya Allah. Sebab tu Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran saja sampai ke mati pun takkan habis, ya? Kalau Allah bagi usia kita 1000 tahun pun barangkali kita takkan dapat nak mendalami Al-Quran sampai habis. Sebab Al-Quran ini kalam Allah, Al-Quran ini kata-kata Allah. Bagaimana kita boleh memahami keseluruhannya sedangkan kita ni hamba Allah yang sangat kerdil? Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, orang Arab sendiri pun belum tentu boleh baca Al-Quran. Walaupun mereka boleh berbahasa Arab, tapi nak membaca Al-Quran memang dalam bahasa Arab. Tapi kalau membaca Al-Quran juga perlu kepada ilmu membaca. Bercakap Arab tidak sama dengan membaca. Sebabnya ada tajwid Al-Quran. Kalau kita bercakap, mana ada kita bercakap dengan bertaranum, menjaga tajwid. Assalamualaikum. Kalau kita pun tanya, mana ada kita bersembang macam tu? Kita bersembang macam biasa. Kadang-kadang lari huruf pun, sebutan tak betul pun, baris tertukar pun tak berdosa pun sebab bersembang. Tapi Al-Quran tak boleh. Saja suka-suka macam tak seronok pula baca baris atasnya, kita tukar baris bawah, berdosa. Maknanya akan berubah. Sebab itulah Sayyid Qutb kata Al-Quran ni Masya Allah hebat. Bukan nak cerita pada maksud je, pada isinya, pada bacaan zahirnya itu pun sudah ada kehebatan. Sebab tu kita lihat adanya musabaqah Al-Quran, ya? Kita nak melihat, kita dengar pun Masya Allah, mendengar ayat suci Al-Quran tu pun sudah hebat. Baik sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak cerita pada zaman Nabi SAW, pernah berlaku di mana seorang penyair yang hebat namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ni satu hari, ya, bila mana orang kafir Quraisy minta tolong kepada Walid pergi jumpa Rasulullah, pujuk dia supaya jangan teruskan dakwahnya. Maka dipujuk dengan bahasa yang indah. Akhirnya Nabi SAW menjawab ataupun memberi komentar kepada Walid bin Mughirah dengan bacaan Al-Quran daripada surah Fussilat. Nabi baca ayat 1 hingga ayat 12 ataupun 13. Walid ni badan dia menggigil, ya? Dia tutupnya mulut Nabi. "Hei Wan Muhammad, jangan kamu baca, aku tak mau dengar lagi." Lalu dilepaskan tangannya daripada mulut Nabi SAW. Nabi sambung lagi membaca ayat tersebut, surah itu, ayat 13 hinggalah ayat 38. 38 tu ayat sujud sajadah. Nabi sujud sajadah. Nabi bangun dan Nabi kata kepada Walid, "Wahai Walid, inilah yang boleh aku bagi tahu kepada kamu." Walid bin Mughirah balik ke Darun Nadwah, memberitahu kepada orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar yang sedang menanti apakah respon daripada Muhammad SAW. Akhirnya Walid kata apa? "Aku rasa kita biarkan saja Muhammad. Kita tak boleh nak buat apa." Marahlah orang kafir Quraisy ni, mana boleh. Kalau kita tak nak ikut Muhammad, Walid kata, kita biarkan je lah. Kita tak boleh nak buat apa-apa dengan Muhammad ni. Sehinggalah mereka berkata, "Apa yang Muhammad dah buat kepada kamu ni, wahai Walid, sampai kamu jadi macam ni? Apakah Muhammad tu dia seorang penyair?" Walid kata dia bukan penyair. "Apakah Muhammad itu seorang pendeta?" Muhammad itu bukan pendeta. Akhirnya, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang dibagi tahu oleh Walid bin Mughirah, Walid kata, "Aku rasa Muhammad tu gila." Sebab tu kita lihat dalam sirah, Walid ni meninggal dalam keadaan yang cukup hina sebab dia sudah tahu kebenaran, tetapi dia tak nak mengikut kebenaran tersebut kerana ego dan sombong. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama mendekatkan diri, membaca Al-Quran berlipat kali ganda. Bukan sekadar baca, tapi kalau boleh kita tengoklah maksudnya, terjemahannya, tafsirannya. Itu yang kita nak daripada Quran. Sebab Allahu Akbar, kalau kita meneliti setiap ayat itu, pasti kita akan menangis, kita akan rasa kecilnya diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak apa, kita mulakan sedikit demi sedikit di bulan Ramadan ni. Saya rasa kalau bulan lain mungkin kita tak akan dapat peluang banyak baca Quran seperti bulan ni. Bulan ni kita ada peluang, maka teruskan istiqamah, teruskan berjuang untuk memahami ayat Al-Quran itu sendiri. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaat, ada baik yang buat saya dan kita semua. Aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.